Selamat datang saudara-saudari. Kita bersambung hari ini mengenai kerajaan Tuhan. Iaitu perubahan kuasa. Bila kita menerima penyelamatan dari Yesus Kristus, kita ada perhubungan erat dengan penyelamat dan kita ada perhubungan dengan Tuhan. Semalam kita belajar mengenai penyelamatan Yesus Kristus yang menebus kita daripada kehakiman Tuhan, daripada kuasa syaitan dan juga daripada nafsu kita sendiri. Hari ini kita mau belajar mengenai Tuhan. Bila kita faham dan tahu penyelamatan adalah dari Yesus Kristus, ini membawa kita dalam kerajaan Tuhan. Ini bukan akhirnya. Ini adalah permulaan perhubungan kita dengan penyelamatan Yesus Kristus. Bila kita masuk dalam kerajaan Tuhan, iaitu kerajaan Yesus Kristus, apakah peranan kita? Apakah pertukaran yang akan terjadi? Kita bukan hanya memanggil dia penyelamat kita. Kita sekarang masuk dalam kerajaan Tuhan dan kita memanggil dia Tuhan. Tuhan saya. Raja saya. Allah saya. Dalam Kolose babak 2 ayat 6 kita mencarinya. Kolose babak 2 ayat 6. Dia berkata, kamu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Oleh itu, hendaklah kamu hidup bersatu dengan dia. Hendaklah kamu berakar umbi dalam dia. Binalah hidup kamu dengan Kristus sebagai asas. Hendaklah kamu semakin percaya kepada Kristus, seperti yang sudah diajarkan kepada kamu. Hendaklah hati kamu penuh kesyukuran. Hati kamu harus penuh kesyukuran. Bila kita masuk dalam istana, kita mahu juga meneliti adat istiadat istana, Dan kita meneliti dalam 1 Korintius babak 12 ayat 3 berkata, kamu harus tahu bahawa orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak dapat berkata, terkutuklah Yesus. Begitu juga, tidak seorang pun dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan, kecuali orang itu dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah sangat penting di dalam hidup kita. Kita memanggilnya supaya dia pimpin kita setiap hari, setiap nafas kita. Kita mahu berdamping dengan Roh Allah. Kita juga mahu meneliti Yohanes 13 ayat 13. Dia berkata, kamu memanggil aku guru. Ini Yesus berkata, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Benar. Benar panggilan kamu itu. Kerana aku memang guru dan aku memang Tuhan. Ini tercatat dalam berita baik Yohanes babak 13 ayat 13. Kerana Yesus mengaku benar panggilan kamu itu. Kerana aku memang guru, aku memang Tuhan.
Dalam Roma babak 1 ayat 4, dia berkata, sebagai ilahi, dia ternyata anak Allah. Kerana dengan kuasa yang besar, Allah Bapa membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Ya. Ini berlaku kerana ini adalah rancangan Allah Bapa. Ya. Dalam 1 Korintus babak 8 ayat 6, dia berkata, tetapi bagi kita Allah hanya satu. Dia Bapa yang menciptakan segala sesuatu, dan untuk Dialah kita hidup. Tuhan hanya satu juga, iaitu Yesus Kristus. Melalui Dia segala sesuatu diciptakan, dan kerana Dialah kita hidup. Ya, kita cakap Tuhan hanya satu. Peranannya sebagai Allah Bapa, peranannya sebagai anak Allah iaitu Yesus Kristus, dan peranannya sebagai Roh Allah adalah tidak sama, tetapi dia adalah Allah yang satu. Ya, kita mesti memahaminya. Dalam 1 Korintus babak 4 ayat 5 berkata, oleh itu, janganlah kamu buat keputusan bahawa seseorang bersalah atau tidak sebelum waktunya. Ya, kita jangan hakim orang lain. Ya, dia berkata, tunggulah sehingga Tuhan datang kelak. Dia akan mendedahkan segala rahsia yang tersembunyi dalam kegelapan. Kerana Tuhan itu adalah cahaya terang. Ya, itulah dia berkata, dia akan mendedahkan segala rahsia yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia juga akan membongkar segala niat yang terpendam di dalam hati manusia. Kerana dia boleh melihat hati kita. Dia boleh mendengar fikiran kita. Walaupun dalam fikiran aja, ya, barulah setiap orang akan mendapat pujian yang layak diterima daripada Allah. Ya, kita tunggu. Ya. Kerana Tuhan tahu waktunya. Okey, Tuhan tahu waktunya. Ya. Bila kita masuk dalam kerajaan Tuhan, iaitu kerajaan cerah terang Tuhan, kita menikmati apa yang Tuhan cipta untuk kita. Yang terpenting adalah Tuhan mahu kasih sayang kita terhadapnya. Tuhan mahu perhubungan itu yang rapat dengan manusia yang mengakui dia sebagai penyelamatan, mengakui dia sebagai Tuhan. Kerana begini, Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mendapat kekuasaannya. Dan kita boleh hidup dalam duniawi ini dengan kesejahteraan. Kerana kita tahu dalam Yesus adalah jawapan segalanya. Ya. Dalam Kolose babak 2 ayat 9 berkata. Mari kita mencarinya. Kolose babak 2 ayat 9 berkata, seluruh kepribadian Allah juga terdapat dalam diri Kristus pada waktu dia hidup di bumi sebagai manusia. Ya. Kerana kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu juga diberikan hidup sejati. Ya.
semua roh yang berkuasa dan yang memerintah berada di bawah kekuasaan Kristus. Kita tahu betapa kuasanya nama Yesus Kristus, kerana semua roh yang berkuasa dan yang memerintah adalah di bawah kekuasaannya. Ya, sungguh baik. Dalam 1 Korintius babak 8 ayat 6. Berkata, tetapi bagi kita Allah hanya satu. Dia Bapa yang menciptakan segala sesuatu dan untuk Dialah kita hidup. Tuhan hanya satu, iaitu Yesus Kristus. Melalui Dia segala diciptakan dan kerana Dialah kita hidup. Ya. Sangat penting kita tahu bahawa penyelamatan ini adalah segala-galanya. Kerana Dia cakap benar, memang benar aku Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom.